Okey, mungkin doktor banyak benda-benda yang dia nak lontarkan tu akan direspon kan. Okey, selalu dikaitkan orang-orang yang mendalami hadis ni, dia macam tegaslah kan, kerana dia mentajrih orang dan sebagainya. Mungkin kurangnya tasawuf kan, ya, mungkin kurangnya tapi ada bab riqaq kan, bab Ya. kelembutan. Mungkin doktor boleh respon sikit daripada nampak macam agresif. Di mana tasawuf ahlul hadis. Tadi Prof Basri dah sebut Hmm. berkenaan dengan Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Salihin untuk mengembalikan manusia di zaman itu kepada tasawuf yang berasaskan kepada hadis. Jadi maksudnya kalau kita baca Riyadhus Salihin itu banyak riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar jiwa manusia. Maka dinamakan dengan Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman orang saleh. Nak jadi orang saleh, ambil daripada manusia yang paling bertasawuf sekali dalam dunia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kata Ibnul Mubarak, pada sahihnya hadis itu telah ada kekayaan daripada kita mencari selain daripada itu. Dan Imam Nawawi rahimahullah menulis kitab Al-Azkar. Zikir-zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku pada sebahagian orang-orang tasawuf pada hari ini, mereka telah tersilap langkah apabila sebahagian daripada mereka merasakan hadis-hadis yang tidak ada asal, hadis-hadis yang dhaif itu mungkin lebih bernilai daripada hadis-hadis yang sahih. Bahkan mungkin ada sebahagian daripada mereka menggunakan alasan yang kadang-kadang kita pun terfikir, macam mana dia boleh keluarkan alasan ini? Kita ni dhaif, jadi kita pakai hadis dhaif lah. Kan? Macam mana satu orang boleh gunakan alasan kita dhaif, maka kena guna hadis dhaif? Sedangkan para ulama itu telah menggunakan segala keupayaan mereka, muhaddisin telah menggunakan segala keupayaan mereka untuk menyaring hadis dan memastikan hadis yang sampai kat kita tu selamat daripada sebarang penyelewengan dan kesilapan dalam nukilan. Itu pertama. Yang keduanya, Ustaz, sebahagian daripada mereka kadang-kadang, macam Anda sebut tadi, dia bukan hanya rasa dia bukan hanya sekadar meninggalkan apa yang disebut dalam hadis yang sahih, bahkan sebahagian daripada mereka kadang-kadang rasa apa yang diajar oleh guru itu lebih bernilai daripada apa yang ada di dalam hadis. Kan? Itu yang kadang-kadang kita jadi rasa ralat sikit lah. Sebab bila kita mengajar hadis, dianggap seolah-olah macam benda ni tak menarik. Kan? Tapi bila Tok Guru mengijazahkan zikir ini, sedangkan guru tu dia reka dia sajalah. Tapi dia rasa benda tu macam rare, orang lain tak dapat. Mungkinlah kalau hadis Sahih Bukhari tu ramai orang boleh akses percuma pula tu, dah ada dalam PDF dan sebagainya, mungkin dia rasa benda tu tak benar. Ini penyakit yang mana yang kita sebut tadi tu, iaitu dia mungkin rasa diri dia nak kepada agama, tetapi agama yang macam mana yang dia beramal itu untuk bawa isu Allah anak teruk kena pasal masalah ni. Pertama, kita tak larang orang nak sebut Allah bukan hak kita. Tapi kita sebut di dalam hadis Nabi SAW ajar zikir dengan ayat yang sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu Syekh Syuaib Al-Arnaud, seorang tokoh besar hadis, guru anda sendiri, bila anda tanya, ada tak zikir mufrad Allah? Dia mengatakan, isu ni memang ada perbahasan, tapi dia mengatakan zikir Nabi SAW yang diamalkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Nabi secara jelas, ialah hadis yang ialah zikir yang datang dalam hadis tu, zikir dengan ayat yang sempurna. Bila kita berzikir, kita panggil Allah. Ayat tu dia tergantung. Allah apa? Sempurnakanlah ayat tu. Yang herannya, sebahagian daripada kita rasa macam Allah tu, dia rasa nak bagi kita sikit hati, dia kata Allah. Kalau disempurnakan ayat, keluar daripada khilaf. Dalam bab fiqh dia ajar keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Kerana betul isu ni ada polemik, keluar daripada khilaf. Kau sebut Alhamdulillah, tak ada siapa nak bantah. Kau sebut Allahu Akbar, tak siapa nak bantah. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Mungkin ada yang kata dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang sebut Allah. Tapi dalam Musnad Ahmad itu dimaksudkan la ilaha illallah. Kita kena faham hadis tu berdasarkan kepada suasana bila nak kiamat tak ada lagi orang beriman. Maka tak adalah sebut la ilaha illallah. Apatah lagi nak sebut Allah. Memang tak adalah. Jadi hadis itu tidaklah boleh menjadi hujah yang konkret. Cuma dari sudut kita lah, ada dua pandangan. Satu kata tak menepati zikir yang diajar oleh Nabi. Satu yang ni dia kata menepati. Tapi
Hadis yang sahih tunjuk apa? Hadis yang sahih Nabi SAW kata afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Lepas tu dia kata Bilal sebut ahadun ahad. Tu satu-satu. Yang tu dia nak ighathatul kafir, ighathatul kufar. Dia nak memarahkan orang kafir yang suruh Bilal tu syirik. Maka sebab itu dia menetapkan satu-satu. Tapi Bilal lepas pada tu tak ada pula riwayat dia mengulang-ulang perkataan itu. Jadi ada dah orang kata pun Allah tu dah ringkas dah. Dia pendekkan lagi. Hu. Itu pun jadi zikir. Padahal dia dak mayaribuka ila malayaribuka. Warak dalam tasawuf tu berarti kau tinggalkan apa yang meragukan. Kau ambil apa benda yang pasti. yang pasti. Makan pun pastikan soleh. Tok guru tak makan kalau benar. Kalau macam tu, kenapa kau tak ambil saja benda yang pasti dalam zikir? Benda yang jelas pasti, yang pasti. yang jelas yang diajar oleh Nabi. Subhanallah, alhamdulillah. Yang dinyatakan terus ada fadilat. Dan dalam Tak tasawuf jugalah dalam tu. Dan ada juga yang kata lah, dia kata bila kita sebut Allah, bukankah Allah tu ada dalam Quran? Jadi kita mengulang perkataan Quran. Kita kata yang ni pun masalah juga. Sebab dalam Quran juga ada perkataan iblis. Kalau kita ulang perkataan iblis pun adakah dikira kita membaca Quran? Ini pendalilan yang bagi saya takalluf. Maksudnya terlalu menundukkan dalil untuk mencari-cari benda tu. Tapi yang menariknya Ustaz Ahmad, bila tang zikir Allah ni, dia nak ringkaskan. Allah, hu, Tapi bila tang puji kepada Nabi SAW panjang. Kita kata afdalu salawat Ibrahimiyah. Tak cukup yang tu. Dia buat macam-macam selawat ke atas Nabi. Selawat tu tak salah. Kerana selawat ni doa. Kita boleh ambil apa-apa lafaz pun untuk berselawat kepada Nabi SAW selagi maknanya adalah selawat. Tapi cuba kita nilai diri kita. Adakah kita ni bersungguh dalam nak berzikir kepada Allah seperti mana kita bersungguh berselawat kepada Nabi SAW. Dua-dua sama, dua-dua adalah ibadah. Tapi kenapa yang ni kita potong ringkas, yang tu kita biarkan panjang-panjang. Kita seolah-olah macam kita tak konsisten. Ini problem. Saya tak kata sesat ke masuk neraka, saya tak kata. Saya cuma kata kita nilai balik pendirian kita dan sikap kita. Itu je. Dan sebahagian daripada orang, tadi Datuk sebut tentang orang yang melampau, orang yang cuai. Dia sebenarnya ada satu lagi golongan. Golongan yang mengambil kesempatan atas nama tasawuf. Betul Ustaz tadi tu. Biarlah saya pimpin tangan ukhti untuk pergi ke syurga. Rupanya ajak berzina sekali dengan dia. Ini pun ada juga. Menggunakan nama tasawuf. Bersamalah dengan ana pada malam ini. InsyaAllah esok terus menjadi wali. Ini semua adalah sebahagian. Kan? Ada juga golongan tarikat yang mengatakan kalau nak minta tak boleh minta direct pada Allah, mesti minta melalui wali. Kerana dia kata ini heavenly protocol. Ini adalah protokol yang datang daripada syurga. Siapa yang ajar? Kerana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala suruh berdoa kepada dia. Dalam hadis Nabi SAW berdoa direct pada Allah. Tidak ada perantara-perantara untuk kita menjadikan ia sebagai perantara. Tapi bukanlah bermakna kita menolak tawassul, iaitu berdoa kepada Allah dengan memohon keberkatan orang-orang saleh ni. Doa-doa orang saleh ni kita tak tolak lah. Tapi minta terus pada wali tu. Pasal apa dia kata jadi wali tu menunjukkan betul. Pasal apa dia kata gitu? Pasal dia tak penting manhaj tu, amalan tu kena betul. Dan yang tu tak penting. Jadi wali. Sebab jadi wali ni benda yang umum. Macam mana nak tahu dia jadi wali? Kita tak tahu sebab tu dia. Tapi wali-wali ni dia katakan mesyuarat tiap-tiap tahun. Ya, mesyuarat bukan tiap tahun, tiap malam. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam bersyuarat dengan Nabi SAW secara yaqadzah. Hukum batinah ada mesyuarat para wali. Ya, di Bukit Khauf.